Hello. Hello, hai. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Tak dengar lah. Assalamualaikum semua. Yang kat dalam tu boleh dengar tak? Kok boleh jawab salam juga. Assalamualaikum semua. Okay, hai. Saya Kai Razin. Dan sebelah saya Azhar. Kami daripada tim Depresi Bukan Gila. Dan akan sampaikanlah beberapa isu, topik berkenaan mental illness lah. So harap semua dapat pinjamkan telinga, pinjamkan minda, pinjamkan hati untuk dengar apa yang kami nak sampaikan, insyaAllah. Tapi ni santai-santai je lah ya. Kita borak-borak macam kat kedai kopi, literal projek kopi kan. Jadi dekat sini kita cuba untuk meredakan ketegangan, sambil-sambil tu minum kopi, melihat pemandangan kan, tengok kawan-kawan, rasa tenang. Tapi isu ini pentinglah juga ya dalam ketenangan itu. Okey. Apa ya nak mula? Pernah dengar tak pasal kesihatan mental ataupun mental illness tu sendiri? Nah ya? Macam sikit je orang tak pernah dengar ya? Benar? Nah ya? Jadi kita selalu dengar berita kan pasal mental illness, dekat Facebook, Instagram, orang menceritakan pasal mental illness, kesihatan mental kan. Tahu tak mental illness ni apa sebenarnya? Kan? Apa yang membezakan illness ini dengan illness yang lain kan? Jadi mental illness ni adalah penyakit yang sebenarnya melibatkan otak, yang di mana dia akan mempengaruhi seseorang, macam mana dia fikir, macam mana dia harungi hidup dia, macam mana dia berinteraksi dengan orang itu. Apabila dia menjejaskan kategori-kategori itu dah kira illness lah, mental illness kan. Pernah tak bila cakap ni, aku rasa macam aku ada kawan yang macam ni, aku rasa macam ada benda yang setengah orang yang kita tengok, acquaintance ke dekat luar sana, yang ada simptom begini. Macam itulah. Sendiri senyap sendiri tahulah ya. Okey, untuk mental illness ni, dia sebenarnya macam yang Azhar terangkan sebentar tadi. Bila seseorang itu dia terkena penyakit mental, automatically kehidupan dia 360 darjah berubah. Daripada okey jadi tak okey, daripada happy go lucky dia jadi seorang yang pendiam. Macam pengalaman kami sendiri, kita as pesakit yang dah diagnosis oleh doktor psikiatris, macam saya ada major depressive disorder, kiranya kemurungan lah. Macam Azhar pun bolehlah share sikit apa yang dah diagnosis oleh psikiatris. Tuan punya badan lah dulu. Okey, macam yang kita tahu, sebenarnya WHO sendiri kan dah katakan yang penyakit mental ni adalah pembunuh nombor 2. Okey, yang pertama adalah penyakit jantung. So kita boleh tahu daripada situ penyakit mental ni sangat bahaya untuk manusia lah. Dan boleh dikatakan sekarang lagi banyak orang yang terkena penyakit mental ni disebabkan environment, disebabkan, ada juga disebabkan genetik, life event, contohnya macam dia alami perkara yang traumatik yang buat dia rasa down sangat-sangat. So benda-benda tu yang akan merubah seseorang tu normal kepada tak normal. Bukan saya nak cakap pesakit mental ni tak normal, tapi dia akan alami perubahan dalam diri dia lah, yang agak kadang-kadang simptomnya agak pelik, agak aneh untuk orang yang normal lihat. Okay, betul tak Azhar? Setuju.
Jadi kalau penyakit mental ni dia ada 3 kategori tau. Salah satunya neurosis, psikosis dan juga personality. Neurosis ni contohnya macam PTSD, dia melibatkan neuron lah. Betul. Kalau psikosis adalah di mana simptom yang di mana orang itu tidak tahu apa realiti, apa itu yang tidak realiti. Contohnya skizofrenia, schizoaffective disorder ada juga, itu juga. Dan juga personality. Personality ni salah satu je lah, dia ada banyak kluster. Ada kluster A, B, C, itu panjang lah cerita dia. Tapi yang paling kita biasa dengar BPD, pernah dengar? Borderline personality disorder. Itu one of itulah kategori dalam penyakit mental. Jadi itu sekadar apa panggil bukan teori. Dia adalah salah satu pengenalan lah. Mental illness tu begitulah. Tetapi zaman sekarang ni kan, atau zaman dulu, kalau dengar pasal orang sakit mental ni, sakit mental ni, dia ada satu perkataan yang akan kita bawa, iaitu stigma. Pernah dengar perkataan stigma tak? Pernah kan? Selalu dalam sains kan, ada dalam buku teks ada kan perkataan stigma. Sampai sekurang kita tak tahu apa stigma tu kan. Stigma ni adalah, kalau dalam segi bahasa tu adalah dia macam tanggapan tau. Tanggapan. Dan selalu tanggapan tu tanggapan buruk terhadap sesuatu perkara lah, iaitu mental illness. Jadi kalau nak cakap pasal stigma memang banyak. Apa salah satunya? Okey, antara salah satunya yang biasa kita dengar, orang depresi ni gila ke? Dia akan minta maaf lah kalau ada yang terasa. Tapi itu hakikatnya. Kau ni gila ke? Gila-gila lain tau dengan gila. Itu antaranya yang mungkin kawan-kawan kita selalu cakap kat kita lah. Even saya sendiri pernah lalui lah. Mana orang yang tak faham kita kan, cakap, Khaira, asal kau nampak lain lah, kau macam orang gila, macam orang tak betul je. Benda tu sakit jugalah, hakikat untuk kita terima perkataan gila tu. That's why founder kami meletakkan nama gerakan kami ni sebagai depresi bukan gila. Sebab kita nak orang tahu yang penyakit ni bukan gila. Dia depresi, kemurungan ataupun penyakit mental, dia tak sama dengan perkataan gila. So antara stigma lain lah, kalau kita tengok di kalangan warga emas lah, orang-orang tua kan, dia tak percaya anak-anak muda ni kena penyakit mental. Dia akan cakap, kau ni macam gangguan jin je, gangguan makhluk halus je. Benda tu betul. Benda tu berlaku di kalangan kami sendirilah. Lagi-lagi dapat ibu bapa yang tidak memahami itu pun adalah salah satu faktor kenapa kita jadi lagi teruk. Dia macam okeylah, saya jujur lah, macam parents saya sendiri, waktu saya sakit, saya tak bagi tahu orang sebab saya tahu parents saya macam mana. Dan bila diorang dapat tahu sendiri, dia tak percaya. Dia kata anak aku normal je, asal jadi macam ni. Dia marah, dia lagi marah, kenapa kita boleh jadi macam ni. Sedangkan dia tak tahu banyak faktor yang kadang parenting kita okey je, mak ayah kita okey, perfect, tapi ada faktor lain yang menjadikan kita ni tak okey. So Azhar boleh tambah sikit berkenaan stigma gangguan jin lah, makhluk halus tu. Sebab saya antara orang yang dapat label macam tu, sampaikan mak ayah saya hantar saya pergi Darul Shifa ya. Betul, tak tipu. Lepas tu bila saya rasa sebab ustaz tu macam mungkin faham tentang kesihatan mental, dia kata dia ni ada tekanan perasaan kan. Waktu tu kita dah tengah tak stabil, boleh pula dia boleh cakap macam tu kan. Waktu tu lah, waktu tu saya memang rasa macam kenapa pula kan. Tapi memang ada kes mak ayah hantar pergi berubat. Tapi saya nak kena cakap lah, itu adalah salah satu ikhtiar ya. Memang ada simptom yang berlaku orang yang mengalami mental illness ni, yang dia ada kesamaan dengan orang-orang yang mengalami gangguan tu. Tapi itulah
hakikatnya ada orang tak nak acknowledge mental illness tu adalah satu penyakit. Tu yang kita nak bawa highlight ni. Betul memang pergi bawa rawatan Islam dia betul. Saya percaya yang spiritual health itu penting. Tetapi kesihatan mental pun penting juga. Itu tak amanat kita kan daripada Tuhan kan. Saya rasa semua kat sini kebanyakan Muslim kan. Kita tahu kesihatan kita kena jaga. Nak jaga pakai lama kan. Lepas tu satu yang paling famous, kalau dapat depression je lemah iman. Kan? Dia sebab saya pernah dapat benda tu. Dapat label tu. Tengok nak cakap rasa dia macam teringat balik. Dia macam dalam keadaan, okey saya bagi contoh orang yang mungkin dapat kecederaan fizikal Saya bagi contoh pernah tak terfikir pergi dekat orang yang cedera dah berdarah-darah, dah terbaring, cakap kat dia, pergilah solat, pergilah zikir, pergilah buat kebaikan. Kan? Betul tak? Macam tu lah. Pernah tak? Ada logik tak? Bila cakap benda macam tu dekat orang yang sakit fizikal? Tak kan? Kita tunggu dia pergi rawatan, bagi dia sembuh, baru kita bercakap, sabarlah ini ujian kan. Banyakkan bersolat ni. Waktu tu yes. Sesuai untuk kita bagi nasihat begitu, betul tak? Kenapa tak beri satu layanan yang sama kepada orang yang ada penyakit mental? Sepatutnya kena hantar dia kepada orang yang pakar pada penyakit tersebut lah. Pergi, bawa dia. Lepas tu bila kita nampak dia makin stabil, kita boleh lah, saya syorkan boleh pergilah ceramah ke mana-mana sekalipun. Tapi ingat, semua pesakit mental semua ada perjuangan ataupun pace journey diorang masing-masing. Kita tak boleh pukul sama rata. Itulah saya rasa yang tu lah lemah iman. Sebab saya ada kawan saya Hafizah, seorang Hafizah, dan dia ada penyakit mental yang sangat severe lah. Dia melibatkan psikosis lah. Dia tak boleh tahu delusi apa dan sebagainya. Dia sangat menyedihkan sebab dia dah lama meninggal, tewas dengan penyakitnya. Jadi sebab tu saya marah lah. Saya marah dengan orang yang tak faham waktu tu lah. Tapi saya tak boleh marah sebab orang yang tak faham, dia tak akan faham. Jadi apa yang saya boleh buat adalah bagi awareness kan, bagi awareness. Bukan preaching lah, tapi lebih kepada kita cakap, benda ni salah sebenarnya, ini myth. Kita kena betulkan balik perspektif orang yang tak faham. Tapi ada orang tak boleh terima benda tu. Kat situ banyaklah nuansa-nuansa cabaran. Sebagai aktivis juga, kami sebagai DBJ ni memang ada nuansa-nuansa yang ada orang tak boleh terima benda tu. Jadi berkenaan lemah iman kan, itulah dia macam mana. Okay, bila kita dah jadi pesakit mental ni, okey lah, contohlah macam tadi kan, bila cakap pasal lemah iman ni, okey, kau ni kau sakit ni sebab lemah iman ni, pergi solat, dia baca Al-Quran, okey, fine. Kita tak nafikan, kita sebagai umat Islam, benda tu adalah basic. Kau sakit ke tak sakit ke, kau tetap wajib kena buat. Itu adalah tanggungjawab kau sebagai umat Islam. Tapi kita tak boleh samakan situasi seseorang tu dengan orang yang ada penyakit mental. Okeylah, saya lebih suka jujur dengan diri saya sendirilah. Waktu saya sakit, memang saya banyak tinggalkan semua benda-benda wajib tu. Serius saya cakap. Okay, tapi jangan ikutlah. Waktu tu, faham tak? Kita ni di antara waras dan ketidakwarasan. Dia macam, faham tak? Kadang-kadang kita ni as pesakit ada juga blame Tuhan. Kenapa aku harus kena macam ni? Kenapa orang lain tak kena? Orang lain pun ada masalah. Kadang kita akan persalahkan takdir. Itu adalah fasa-fasa yang kita tahu. Fasa tu adalah fasa kita memang teruk. Kalau dalam journey pesakit mental ni, dia ada fasa-fasa tersendiri. Dan setiap pesakit tu dia ada perbezaan lah. Kita tak boleh nak pukul rata. Okey, saya sakit mental, dia sakit mental, kita orang tetap tak sama.
Walaupun contohlah doktor psikiatris kita diagnosis kita benda yang sama, tetap tak sama. Simptom, perwatakan kita, tindakan kita apa semua. Okay, dan sebenarnya waktu saya cuba dapatkan rawatan daripada psikiatris, first thing first doktor tanya adalah berkenaan latar belakang keluarga. Benda ni adalah perkara wajib lah. Macam saya sendiri, saya sakit bukan sebab family, tapi ada benda yang life event yang saya tak dapat beritahu lah. Mungkin itu adalah privacy saya lah. Okay. Dan waktu tu saya pelik, kenapa doktor ni banyak sangat tanya pasal family aku kan? Apa hal doktor ni? Waktu tu kita tengah tak okey, tengah sesi dengan psikiatris, dia boleh pula tanya macam-macam. Family awak macam mana, mak ayah kerja apa, dan soal-soal. Okay. And then saya tanya doktor kenapa tanya macam-macam. Even UPSR kita pun ditanya, SPM kita tanya, PMR kita tanya, semua result waktu kita tadika sampai sekarang, sampai uni dia tanya. Sebab dia explain kat kita, mungkin dalam journey sepanjang kita hidup tu sebenarnya ada titik-titik yang buat kita trauma, buat kita jatuh, tapi sebenarnya kita tak perasan pun benda tu. Macam saya, doktor menyedarkan saya yang saya sakit mental sebenarnya faktor terbesar adalah keluarga. Padahal saya rasa family saya okey je. Macam mana? Konteks okey tu adalah untuk nampakkan kita ni manusia biasa. Okay. Dia macam family aku okey je, tengok orang lain okey. Kita macam dah terbiasa guna perkataan okey untuk nampak okey. Sebenarnya kita tak dididik untuk okey, kalau kau tak okey tak apa, kau cakap kau tak okey. Macam parents saya, dia terlalu push saya daripada saya sekolah. Dia nak saya A. Saya rasa benda tu biasa, tapi sebenarnya itu adalah faktor yang buat saya tertekan lah kan. Dan kehidupan saya ni kebanyakannya apa yang parents tunjuk itulah yang kita kena ikut. Itu agak perit sikit lah. Cuma dah besar ni Alhamdulillah lah dapat buat keputusan sendiri. Walaupun masih adalah curfew yang perlu kita ikut lah kan, daripada mak ayah. Lepas tu sangat menarik cakap pasal benda yang kita selalu tak nak acknowledge dalam hidup kita. Sebab saya antara orang dewasa yang burn out. Saya cakap saya antara orang dewasa yang burn out. Saya ingat lagi, saya pergi satu seminar, doktor, saya dah lupa nama doktor ni. Dia doktor psikiatri dekat Putrajaya waktu tu, tak tahu sekarang. Cakap lebih kurang macam ni bunyi dia. Sebenarnya emosi ni, hujan ke? Takutnya. Lepas tu, okey. Dia cakap selalu kita bayangkan emosi ni, contohnya gembira dengan sedih. Dia cakap benda yang simple gembira dengan sedih ni, kita bayangkan ni gembira bulatan gembira buat sikit. Besar lah sikit. Besar bulatan. Sebab kita rasa macam gembira tu adalah emosi yang paling besar antara emosi-emosi yang lain kan. Lepas tu kat dalam tu adalah sedih. So kita punya konsep adalah apabila perasaan sedih itu semakin membesar, badan dia akan menguasai lah bulatan gembira tu. Betul tak? Dia macam dia bersangkut antara satu sama lain. Tapi sebenarnya tidak. Perasaan sedih, benci, menyampah, gembira, semua dalam bulatan yang berbeza sebenarnya. Dia macam ni. Walaupun kita gembira, adakah kita tak pernah rasa sedih? Tipulah kan, bukan manusia lah. Ataupun itulah, ada orang memang ada yang tak ada emosi tu, itu cerita lain. Tapi kita ada pasal itu. Adakah bila kita sedih, gembira tu dah tak ada langsung? Tak, dia cuma malap je. Ada. Sebab tu saya tak suka bila orang cakap kenapa kau depressed? Ada banyak benda yang kau boleh happy kat dunia ni. Tak, dia bukan pasal benda tu. Bukan. Sebab orang yang depressed, clinically depressed, boleh rasa happy, boleh rasa sedih, boleh rasa marah, boleh rasa menyampah. Tetapi
penyakit dia tu menjejaskan banyak benda yang buatkan orang jadi salah faham. Okey, sebelum tu depression ni apa tak cakap dah yang depression ni adalah satu kemurungan ya. Dia kena kalau dalam clinical diagnose lah yang secara general lah, dia mesti berlarutan selama 2 minggu. Dia antara kurang makan, terlebih makan, kurang tidur, terlebih tidur, benda yang dia pernah suka buat jadi tak suka nak buat, rasa hopeless, rasa nak mencederakan diri sendiri, dan benda tu berlarutan 2 minggu lebih atau berapa lah. Dan tu memang boleh dapat, selalunya memang kita boleh nampak lah perubahan dia. Mungkin badan dia ada changes, dia mungkin dah tak berinteraksi dengan orang lain, dia tak mula masuk kelas, dia tak masuk kerja kan. Dia menghilang secara tiba-tiba. Saya cakap ni sebab apa? Sebab saya pernah dalam situasi tu ya. Waktu saya mengalami depresi tu, saya tak tahu yang saya ada depression. Saya tak tahu langsung. Saya tak faham kenapa saya tak boleh masuk kelas. Saya tak faham kenapa saya kena kick out from university. Saya cakap betul saya tak faham. Bila saya buat research, rupanya ini adalah depression. Saya langsung tak tahu. Waktu tu semua orang against me. Semua orang, kawan saya tinggal, mak ayah saya waktu tu lah, mak ayah saya tolak saya. Dia cakap anak sulung tak boleh macam ni, kenapa buat macam ni, kesian ayah keluarkan duit buat ni. Waktu tu kita tak boleh nak cakap. Siapa yang boleh faham? Kami nak difahami. Tak tahu, rupanya ada nama penyakit ni. Bila saya tahu, saya diagnose, saya lega sebab rupanya ada orang acknowledge benda ni penyakit. Dia bukan saya main-main ke, saya show buat action ke, nak perhatian ke. Sebab itu yang orang lemparkan kat saya. Saya tak ada kawan. Sebab tu macam jadi bila kita berada dengan orang yang boleh faham tu, dia rasa macam dalam keadaan keperitan hidup nak menjalani kan, nak cope dengan penyakit ni, kita ada kawan-kawan yang sokong, yang cuba tolong kita, yang faham kita. Dia rasa ya Allah, kalau setiap doa tu mesti ingat kawan-kawan yang tolong. Sebab saya ingat waktu saya depression, panjang sikit tak apa ke, kita nak cakap lagi. Saya ingat lagi waktu saya depression, sebab saya tak cukup makan, berat saya turun mendadak sampai 10-11 kg. Saya ingat lagi, saya tak selera nak makan. So bila saya terlalu penat, saya tak larat nak bangun. Nak bangun untuk solat subuh terutamanya. Sangat susah. Lepas tu saya dah kurang tidur, saya terlalu penat. Waktu tu saya dekat hospital. Saya ingat lagi kawan saya, dia tak cakap apa-apa, datang. Waktu tu dah pukul 7 lebih. Dia cakap, Azhar, aku bawa wuduk, aku ambilkan wuduk untuk kau. Dia ambilkan wuduk, dia sembahyang sebelah saya. Sebab orang selalu cakap, pergilah solat, pergilah tu, pergi ni. Kenapa tak cakap, jom kita pergi hospital, jom kita solat sama-sama, jom kita ni, kena jom. Jadi kita bersama. Dia rasa, walaupun benda tu sikit je, kawan saya buat macam tu je, dia telah menyelamatkan saya. Saya rasa kalau dia tak buat benda tu, Allah tak hadirkan orang macam tu, saya rasa saya tak ada kat sini. Betul, saya cakap betul. Dia betapa kebaikan yang kita rasa macam sikit, itu akan menyelamatkan orang. Dan keburukan yang kita cakap sikit tu boleh membunuh orang. Ingat tak ada kes baru-baru ni, seorang ibu, anak 3, dekat TikTok. Pernah dengar kan? Tahu kan? Saya tak nak cakap, saya nak hormat keluarga tu. Cuba bayangkan ibu rasa sedih lah bila dalam keadaan social media. Kita rasa social media, kita bila tengok orang-orang pemilik akaun, kita tak rasa dia manusia, kita boleh cakap apa yang kita boleh nak. Di sebalik anonymous, jadi keyboard warrior kan. Sedih lah. Sedih. Kita tak tahu, sebab kita tak rasa, oh tu bukan mak aku, bukan saudara aku, buat apa aku nak buat ni. Jangan cakap besar. Jangan cakap besar. Kena ingat ya. Sorry lah, nampak macam kita tak. Saya nak orang faham betapa mental illness ni dia banyak sangat skop, terutamanya dalam internet ni. Memang kalau orang boleh terkorban kerana internet, boleh, sangat boleh. Kita ni adalah di dunia moden dengan masalah moden. Dan of course perlukan
keluarkan solusi yang moden. Kenapa psikologi adalah salah satu ilmu Allah juga? Kenapa tak acknowledge benda tu? Betul. Saya tak tahu nak cakap apa. Macam marah tapi tak, betul. Saya nak orang, kami ni antara orang yang cuba nak defend orang-orang yang kamu nampak seperti itu, sebenarnya tak seperti itu. Macam orang selalu cakap, mereka ini bukan berpura-pura sakit, mereka berpura-pura sihat. Yang kamu nampak kepura-puraan itu adalah kebenaran yang dia dah buka topeng waktu tu. Orang tak perasan. Itu yang penting. Orang yang penyakit mental adalah orang yang pura-pura sihat. Apabila kepura-puraan dia dah berhenti, berpura-pura untuk menjadi sihat itu berhenti, dia buka topeng, dia kata aku tak tahan, aku kena jumpa doktor, aku kena perlukan bantuan, dan kamu sisihkan dia betapa helpless, betapa hilang. Dia macam, kat mana aku nak bergantung? Ya, aku ada Tuhan, tetapi kalau hidup kita sebagai bermasyarakat untuk dipulaukan, kalau begitu apa maksud saya nak hidup? Kadang-kadang sampai macam tu sekali orang boleh fikir, kan? Sedih pula. Okey lah. Tambah siapa Tadi dah cakap tentang internet. Okey. Okey lah, saya ceritakan sikit lah berkenaan journey saya lah. Ada dekat sini yang dah kenal saya lama daripada zaman saya diploma, dan dia jugalah menjemput saya ke sini untuk, dan tim saya untuk bagi talk. Orangnya adalah Kak Ain. Okay, Kak Ain dah kenal saya lama daripada zaman diploma. Dia pernah nampak fasa-fasa saya teruk, kan? Kadang dia bawa saya keluar drive, Nuza dia bising. Tapi dia bising tu saya tahu dia bising benda yang baik, benda yang dia bagi nasihat. Tapi waktu tu saya diam. Tapi dalam hati memberontak lah. Tahu tak kenapa saya diam? Okay, satunya fakta yang korang kena tahu, pesakit mental ni, dia tak suka dengar orang nasihat dia. Itu benda fakta lah yang saya nak kena cakap. Kita tahu, okay, contohlah kawan kita ke, akak kita ke, mak kita bagi nasihat kat kita. Dia tahu kita tengah down. Dia cakap, okay Khaira, ni, awak tak boleh macam ni, awak kena solat, awak kena ingat Allah. Okay, kita tahu benda yang dia sampaikan kat kita tu adalah benda yang baik. Tapi kita as pesakit mental ni, kita tak boleh terima langsung satu perkataan yang dia bagi tu. Kita macam, Aku cerita dekat engkau ni sebab aku nak luar. Aku tak nak dengar kau membebel lah. Dia macam tu lah bahasa kasarnya. Tapi itu sebenarnya adalah salah satu simptom lah, boleh kita cakap kan. Simptom yang kita tak nak dengar cakap orang. So waktu tu kita rasa kita je, kita macam, kita nak cakap selfish pun tak. Tapi kita, faham tak? Bila kita dah sakit tu, bukan kita yang menguasai diri kita. Itu adalah minda kita, kan? Penyakit kita. Kadang saya pun tak tahu kenapa saya macam ni. Saya ni satunya, saya kalau dah down, saya teruk, saya jadi baran yang tak boleh dikawal. Itulah keburukannya. So tak payahlah nak kawan dengan saya sebab saya baran. Kawan rapat dia tahulah. Dia kalau nampak saya tak okey je, macam baran-baran kamu, dia tak okey lah tu. Sebab saya ada masalah dengan anger management saya. Benda tu saya dah jumpa psikologi, and unfortunately saya ni lari daripada doktor. Adalah reason kenapa saya lari daripada doktor lah. Kalau ada pesakit mental kat sini yang masih menerima rawatan, teruskan menerima rawatan. Kalau macam saya lari daripada doktor sebab saya rasa doktor ni annoying bagi saya. Betul? Okay, bayangkanlah kita nak jumpa doktor sebab kita nak baik, kita nak dia bantu kita. Tapi bila setiap kali dia datang, ini pengalaman saya lah. Bila saya datang, dia selalu mention benda yang sama. Nuza, sampai bila awak nak macam ni? Cuba awak fikir, ayat tu saya ingat sampai sekarang. Cuba awak fikir, kenapa Allah ciptakan awak hidup dekat dunia ni? Itu ayat yang keluar daripada seorang doktor psikiatris. Bagi saya itu adalah persoalan yang sensitif lah. Dia seolah-olah nak
Faham tak? Dia tahu. Okay, doktor psikiatris saya tu dia tahu kenapa saya jadi macam ni sekian. Okay, betul. Saya ni boleh dikatakan bukanlah nak self praise, tapi kena cakap lah. Saya, education saya bagus. Family pun, kalau nak kata family tu ada masalah, tapi tak adalah severe. Family saya masih ada supportive, sifat supportive tu. That's why mungkin lah saya rasa bila sekarang saya ada dekat sini, saya boleh fikir kot kenapa doktor tu cakap macam tu. Ya, betul. Apa yang dia persoalkan tu adalah betul. Kenapa? Sampai bila saya nak jadi macam ni? Sampai bila saya nak kena ada dekat skop ataupun kepompong yang saya tak nak keluar jumpa orang. Saya tak nak makan, saya tak nak minum. Terus terang masa saya di fasa teruk tu, saya tak makan seminggu pun tak ada masalah. Saya hanya minum air manis, sama ada Milo Ice atau teh ais setiap hari. And then saya akan makan ubat. Okay. Dan kesan ubat tu, saya nak ceritakan sikit lah. Kesan ubat tu dia berbeza tau. Kalau macam saya, okay dah lah saya tak makan. And then kesan ubat tu buatkan saya diarrhea ataupun cerit-berit lah orang kata kan, muntah-muntah. So that's why saya punya berat badan akan drop. Setiap bulan pergi check up, berat badan drop. Sampailah saya kurus. Dulu berat saya 56, sekarang masa saya sakit tu terus turun 44 mendadak. Dan sekarang dah okey sikit lah, alhamdulillah. Waktu yang saya bentuk fizikal saya berubah tu, memang ramai orang tegur. Cakap, Khaira sakit ke? Asal ni kau ni lain. Benda tu, soalan tu sensitif juga. Faham tak? Setiap kali waktu kita sakit, waktu kita teruk, soalan-soalan yang kita rasa macam tak patut pun nak sentap, tapi kita akan rasa kau ni tak ada soalan lain nak tanya. Ni macam tu. Tapi sekarang dah okey lah. Nak tanya apa-apa boleh. Nak tanya single ke tak, pun boleh juga. Boleh Boleh So Azah, bolehlah tambah sedikit berkenaan apa? Berkenaan cara mendapatkan rawatan psikiatris. Cakap pasal pengalaman perawatan kan, apa tu, setiap begitu jugalah kalau penyakit fizikal pun kita pun ada jumpa doktor-doktor yang tak nak tolong kita juga kan. Jadi ini salah satu contoh. Saya tak nak semua orang takut nak pergi jumpa doktor, tak. Saya ada jumpa doktor yang sangat baik. Dia macam blind date jugalah kalau nak jumpa doktor sebenarnya, doktor psikiatri ni. Kadang-kadang kita boleh ngam dengan doktor tu, kadang-kadang kita boleh ngam dengan psikologis tu, tapi kan dia ambil masa. Sebab tu bila recovery ni yang sampai bertahun-tahun untuk mental illness ni, sampai bertahun-tahun ni, sebab ada time tu memang diorang boleh dapat doktor yang sesuai dengan dia dan dia boleh membantu pesakit tu untuk jadi lebih baik lagi. Lepas tu cara-caranya pun berbeza lah. Ini adalah salah satu pengalaman. Jadi ini janganlah pula lepas ni habislah macam mana doktor dah macam ni dah macam mana, tak boleh. Tak, saya percaya dekat luar sana ada doktor-doktor yang sangat concern dengan dan sangat percaya yang benda ni kita kena acknowledge lah pada zaman moden ni, sebab ramai sangat yang mengalami masalah pesakit penyakit mental. Banyak. Dan kita kekurangan pakar-pakar ini. Saya nak sarankan siapa ada anak, ada saudara ke apa kan, bawa dia pergi ke mental health punya event, bawa dia pergi kenal kan. Adik saya hampir nak jadi tapi mak saya tak bagi, mungkin sebab sains kan susah sikit kot dia tak ni. Jadi dia pun sama-sama sukalah share awareness macam tu. Bagi saya itulah, bila saya dah sakit, itulah saya buat. Saya hantar dia, adik saya pergi seminar dengan saya ajak dia. Lepas tu bila habis seminar, saya tanya feedback apa yang dia rasa pasal mental health. Dia macam, saya ingat dia ada, saya cakap baru first time tahu benda ni ada. Saya rasa waktu tu saya sebab lah, sebab macam alhamdulillah, walaupun kalau bukan parents yang faham waktu tu, ada ahli keluarga saya yang faham waktu tu lah. Tapi sekarang alhamdulillah mak ayah saya sangat especially ayah saya sangat memahami bila keadaan, bila saya relapse kan. Semua orang ada relapse kan. Kesihatan fizikal pun kadang-kadang kita pun ada relapse. Takkanlah kita kesihatan
mental pun kalau kita relax, kita pun guilt trip je. Alah sebelum ni okey je, kenapa sekarang tak okey? Adalah sebab dia kan. Macam itulah. Jadi untuk referral nak dapatkan rawatan ni, mula-mula kita pergi klinik kesihatan untuk buat ujian DAS. Pernah? Siapa yang ada pernah buat ujian DAS? Tak pergi jumpa doktor ke? Pernah jumpa kan? Ada kan? Saya pun, saya sampai 5-6 kali pernah. Tak tahu, tak terkira ke. Sebab kadang saya gunakan ujian DAS tu untuk mingguan tu. Saya nak tengok, minggu ni saya okey tak? Macam tu lah, macam minggu lepas macam ada benda tak okey. Macam tu lah. Itulah. Lepas tu, lepas ambil ujian DAS, kita nanti bila dekat klinik kesihatan tu, nanti doktor tu akan bagi referral letter lah untuk pergi ke hospital yang tertentu untuk dapatkan rawatan tu kalau dapat untuk pakar. Lepas tu kita pun ada satu klinik namanya Klinik Mentari. Pernah dengar? Kan? Klinik Mentari ni memang khusus untuk klinik kesihatan mental lah. Jadi kalau nak ambil book tu boleh. Tapi itulah bila kerajaan, bila klinik kerajaan, kalau kita kan RM5 lah, murah. Tapi kadang-kadang sebulan appointment dia. Jadi kalau boleh pertimbangkan benda tu, bolehlah. Kalau tak tahan sangat, macam perlukan bantuan, boleh pergi ke emergency tak silap. Boleh pergi ke emergency tak silap. Tapi kalau swasta, rasanya lebih senang, boleh terus rujuk dan boleh dapatkan rawatan. Tapi fulusnya masih banyak lah. Dia kena perlu banyak. Kalau yang mampu, yang boleh rasa macam itu yang terbaik, boleh teruskan. Lepas tu kita ada rawatan kaunseling juga dekat hospital kerajaan. Even Jiwa Damai pun ada untuk psychology session kan. Kita promote yang tu juga. Sebab DBG pun pernah invite untuk opening cawangan baru kan dekat mana? Dekat Kelang. Yang tu. Lepas tu ya banyak. Sekarang ni tengah banyak sebenarnya option. Kalau nak tanya lebih lanjut boleh tanya dekat tim-tim ni. Kita ada background counselling juga. Kita ada pelajar orang yang degree daripada psikologi juga. Jadi kita boleh tanya orang yang lebih pakar. Di sini hanya bercerita saja. Hanya pesakit saja, cerita daripada pengalaman. Saya tak tahu banyak. Lagi apa? Kalau itu adalah yang tadi tu adalah bantuan tu lah. Kalau nak lebih lanjut boleh tanya tim kami juga. Ada yang boleh lebih tahulah sebab saya ni daripada Pahang. Saya dah lama sangat tak jumpa diorang. Jadi macam saya hanya mampu berjuang sendiri dekat Pahang, bekerja, tolong bisnes family semua. Yang tu kat situ lah. Sambil tengoklah perkembangan diorang sama-sama. Jadi yang kali ni saya cuma nak share pasal orang yang cuba menamatkan riwayat sendirilah. Sebab kita sebab perasan tak, daripada pandemik terlalu banyak kes-kes yang melibatkan kematian sebegini. Saya rasa kita kena acknowledge yang benda ni serius. Benda ni kena ambil kita kena cakna sebab kita tak boleh deny yang benda ni bukan hanya sekadar orang yang cuba melakukan itu sebab ada sebab tertentu yang membuatkan macam mana ya? Sebab orang selalu cakap orang yang menamatkan riwayat sendiri ni akan masuk neraka. Saya cakap betul lah yang ni kan. Menamatkan riwayat sendiri ni adalah orang yang masuk neraka. Sebenarnya bila cakap pasal isu ini, saya tak nak sebut perkataan tu sebab saya takut trigger orang. Bila cakap pasal isu ini, menamatkan riwayat sendiri, menamatkan riwayat sendiri ini memang dia banyak faktor sebenarnya. Antaranya yang saya cakap lah, seorang ibu yang ada 3 orang anak yang meninggal dalam keadaan tragis, orang bully, cyberbully, itu adalah salah satunya lah kan.
saya pelik kenapa orang salahkan si mati dalam secara generalnya. Kalau ada isu ini bangkit mana-mana lah, sebab apa kan kita tengok dekat Facebook apa kan, ada orang buat laugh lah, kita tengok komen pelik-pelik kan, yang cakap oh tu dia nak buat benda ni stun lah, apa benda lah. Tapi kita kena ingat benda ni sebab saya ada kawan saya yang meninggal macam tu. Sebab saya nak cakap benda ni menyakitkan, sebab kita tahu dia sakit. Dia menyakitkan bila orang tak faham kenapa dia meninggal macam tu. Orang akan menyalahkan dulu kematian tu. Orang akan salahkan si mati tu. Sedangkan kenapa orang tak cakap apa yang membuatkan si mati tu memilih jalan ini? Tak ada orang bagi duduk bincang. Apa yang buat benda ni? Adakah sebab buli? Adakah sebab tak dapat rawatan lebih awal? Adakah sebab orang sekeliling tak hiraukan dia? Saya nak cakap balik ni tak sekira orang yang rapat tu family ke, kawan-kawan ke, tengoklah. Tengok, tanya khabar. Awak kita lama tak cerita. Kau kat mana dah sekarang? Macam tu. Sebab saya tak silap saya, kita punya founder buat page Depresi Bukan Gila ni selepas kematian vokalis Linkin Park. Linkin Park. Chester Bennington. Ya. Chester Bennington. Sorry lah, saya tak dengar rock sangat. Tahu kan Linkin Park vokalis dia kan? Jadi dia macam ada wake up call untuk dia, dan wake up call untuk saya. Sebab saya ada kawan yang meninggal macam tu. Dia macam seolah-olah dia mengubah hidup saya. Macam sebab saya fikir benda takkan terjadi kat saya, tu pun jadi kat kawan saya. Dia menyakitkan. Bagi saya, jadi orang baik ni percuma sebenarnya. Kalau tak tahu nak cakap apa-apa, diam. Kan Nabi kata kalau tak boleh nak cakap apa-apa, diam. Jangan melukakan hati orang. Kan? Tak tahu cakap, tak tahu nak bagi bantuan ke apa, belajar. Kan? Nak jadi pendengar baik macam mana, belajar. Sekarang ni kita ni banyak ya, psikologis macam Aiman psikologis, Aiman Azlan, dia lebih kepada macam relationship therapy kan. Tapi kalau macam Aiman psikologis, saya selalu tengok dia punya podcast dengan dia punya tu, dia punya YouTube. Saya rasa dia antara orang yang saya macam hormatlah juga. Saya suka tengok, saya belajar. Lagi apa ya? Sorry lah, saya ada satu simptom yang bila saya bercakap, kadang-kadang saya lupa apa saya cakap. Saya cepat lupa. Bila cakap benda yang menyedihkan saya, tiba-tiba terus lupa. Lepas tu saya nak seru sebab ironically bulan depan adalah bulan pencegahan bunuh diri sedunia. Jadi yes, kita banyak NGO, banyak doktor-doktor akan membawa awareness tu lah. Mungkin ada program ke apa, cubalah tengok like page TVBG ke, sebab kita orang akan share banyak info pasal mental health issue ni. Even cerita isu-isu semasa kita share. Saya rasa mula dengan benda yang kecil je, share. Tak berani nak cakap, share je lah. Share. Tengok kawan-kawan, saya percaya ada orang yang dengar, ada yang cuba nak dapatkan informasi. Saya rasa itu, lepas tu saya percaya mungkin ada yang datang sini tengok DBG punya page, aku nak datang, nak jumpa. Mungkin orang tu dengan susah payah datang, mungkin ada harapan yang mungkin dia ada hidup dia bermakna. Saya nak cakap siapa yang datang sini, I'm proud of you. Terima kasih datang. Setiap jalan-jalan you datang nak dapatkan satu petunjuk kan, untuk dengar pasal mental health. Saya doakan Allah bagi pahala orang-orang yang cuba nak improvekan diri. Saya cakap betul. Saya cakap I'm proud of you. Dapat hidup sampai sekarang, boleh berjuang sampai sekarang dalam keadaan masalah macam mana, saya bangga. Even dekat dalam live, tengah live kan,
yang tengok yang mungkin baring tak mampu nak bangun kan, tengah baru balik kerja ke apa ke, tengah dalam keadaan tak boleh rasa. Terima kasih sebab sudi buka tengok live. Saya doakan Allah memudahkan urusan korang dekat sini. Kami berdua memang tim kat sini berdoakan semua yang ada, semua yang dengar boleh menjalani hidup walaupun dalam keperitan, saling membantu antara satu sama lain. Kita manusia, kita penuh kesalahan kan. Jadi mental health ni banyak benda boleh cerita sebenarnya. Mental illness, mental health ni banyak benda boleh cerita. Jadi itulah kami pun berharap lepas ni bolehlah buat event yang boleh membawa satu komuniti yang care to each other. Sebab kita hidup bermasyarakat kan, betul tak? Ada hablum minan nas lah orang panggil kan. Kita ada tanggungjawab untuk kita punya komuniti. Sebab dakwah, kalau dakwah, saya pasal dakwah kan, dia adalah kepada kebaikan kan. Dan kebaikan tu adalah menjaga kesihatan mental lah. Saya percaya dengan benda itu. Itulah saya punya. Ni macam konklusi je lah, macam tu lah. Dan habis ke? Habis dah. Okeylah, sebelum kita nak tamatkan sesi lah, saya nak tambah sedikit berkenaan menamatkan riwayat hidup. Okey, tadi Azhar ada ulas berkenaan suicide. Saya explain je lah. Ada satu terms lagi iaitu self-harm. Okay, kalau korang selalu dengar mencederakan diri sendiri, orang pesakit mental ni ganas lah kan, pukul orang lah, kadang pukul diri sendiri. Okay, itu adalah benda yang kita sendiri tak nak tapi kita terpaksa lalui. Macam saya sendiri, kalau saya rasa tak okey, saya akan cederakan diri saya sendiri. Banyak parut. Parut tu masih ada sampai sekarang. Dan setiap kali saya tengok parut tu, saya rasa macam sedih dengan keadaan diri sendiri. Okay, saya terangkan sikit why, kenapa orang yang pesakit mental ni kadang-kadang dia ada simptom nak cederakan diri sendiri. Okay, kalau macam saya sendiri, saya tak boleh nak luahkan dekat orang sebab saya ada trust issue. Sebab saya pernah ada kawan baik dan saya cerita masalah saya cerita saya sakit ni. Benda tu tersebar. Benda tu jadi bahan gelakkan orang. Gairah tu lah, Gairah tu sakit mental tu. Mental lah, budak mental. Ya, sakit lah. Waktu dah lagi tu sakit, member pula makin menjauhkan diri. Jadi bila saya ada trust issue tu, saya tak suka dah bergaul dengan orang. Apa yang saya rasa sedih, saya rasa marah, saya rasa kecewa, saya luahkan kat badan saya dengan cara mencederakan diri. Itu adalah antara satu sebab lah kenapa kalau ada pesakit mental tu dia cederakan diri dia. So kalau ada kawan-kawan yang macam tu, tolong jangan blame dia. Jangan makin tekan dia, faham tak? Tekan macam, dah lah, kau buat benda ni bukannya selesai yang masalah. Okay, buang ayat tu. Dekati dia dengan cara apa yang saya boleh bantu awak. Okay, Era, jom kita jumpa doktor sikit-sikit. Jom kita dapatkan rawatan. Bagi benda yang positif dekat dia. Okay, macam nasihat tu, macam saya cakap, nasihat tu memang positif. Tapi, okay, tak semua pesakit mental ni boleh terima nasihat. Mungkin korang kena berdua dengan macam saya suka berdua je dengan orang yang saya rapat. Kemana-mana dia akan nampak orang tu je lah sebab saya percayakan dia je. Dia macam tu lah. Berkenaan self-harm tu, mencederakan diri sendiri tu, itulah antara salah satu simptom yang ada dekat pesakit mental tu. Tapi tak semua. Ini disclaimer Jangan cakap DBG ni bagi auta je. Okay, ini adalah pengalaman kami. Apa yang kami sharing pada hari ini adalah pengalaman kami. Mungkin lain orang, lain cara dia, lain yang dia hadapi. Okay, so nak tambah? Adalah yang penting tu adalah bila dalam nuansa-nuansa yang pengalaman itu sebenarnya nak mempertekankan lagi, dapatkan bantuan profesional. Sebab ini adalah pengalaman.
kan. Ini adalah proses. Jadi kalau kita cerita macam ni memang dia macam peliknya, kenapa jadi macam pelik pula kan. Ini adalah pengalaman. Tapi poin pertama tu adalah bawa orang pergi dapat bantuan. Dia punya dalam sepanjang bantuan tu memang ada turun bawah, turun naik. Ini antara salah satu turun naik sebab dalam treatment kan waktu tu kan. Ni pun naik turun naik. Tu. Kalau macam betul, cakap betul. Kalau ada siapa-siapa yang kenal, nampak dia macam dia ni, boleh suggest kan. Boleh suggest ataupun macam kena ni lah. Itulah saya rasa macam manusia ni unik tu. Dia adalah kita ni macam-macam pengalaman, kita berbeza paradigma kau. Berbeza fikiran, berbeza pandangan politik, berbeza apa pun. Itu yang membuatkan kita unik sangat, yang membuatkan ada benda kadang-kadang tim DBG ni macam-macam orang tau. Macam tengok, okey, kita bagi contoh baju dia dengan baju saya pun lain. Saya macam ni, dia macam tu. Tak ada masalah. Itu kecantikan yang dia suka. Ini kecantikan yang saya suka. Tak ada masalah. Tapi macam mana kita boleh duduk sini sama-sama, boleh bercakap. Saya rasa itu adalah perkara yang indah bila dalam persahabatan ataupun dalam bekerja ke apa kan. Kita nampak kelainan itu yang menyatukan. Itulah juga. Saya suka belajar behavior manusia walaupun saya bukan budak psikologi lah. Sebab tu saya percaya yang manusia ni bukan jahat pun sebenarnya. Manusia tak jahat. Manusia tak pernah jahat. Manusia cuma jadi antagonis pada hidup seseorang itu. Dia memang jahat dalam hidup kita, tetapi dia berjahat dengan kita pun dia ada masalah dia. Saya faham benda tu. Saya faham tak dia punya situasi tu adalah di mana kesihatan mental merangkumi hidup manusia tu sangat awal daripada apa yang kita sangka. Sebab tu saya suka nak share benda ni. Kami suka nak cakap pasal mental health ni sebab benda tu dekat dengan kita. Sebab kita hidup bermasyarakat kan. Saya selalu cakap hidup bermasyarakat. Sebab Malaysia ni walaupun berbilang kaum, kita boleh bertegur sapa apa. Jadi saya nak satu hari nanti kan, penyakit mental ni dia dah sama level macam penyakit fizikal. Okey, aku nak pergi book lah. Macam kenapa kau ni? Aku nak pergi book psikologi session. Okey, akulah ni. Kalau kau tak cukup duit aku boleh tambah. Nak sampai macam tu sekali dia punya normalize nak dapatkan rawatan sakit mental ni semudah macam dapat fizikal. Saya nak satu hari nanti boleh macam tu. Mungkin 1000 tahun, mungkin zaman saya tak dapat, mungkin cucu cicit ciut saya yang dapat, tak tahu. Saya doakan benda tu lah. Sebab benda tu penting untuk jaga. Okay. So mungkin kita boleh buka sesi untuk Q&A berkenaan topik kita petang ni. Anyone yang nak tanya apa-apa ke, InsyaAllah kami cuba jawablah. Ada? Ada ke? Tanyalah. Jangan malu. Dah. Kita sebenarnya malu tu. Oh nak malu. Malu apa bosku? Nak tanya? Tanyalah 1-2 soalan. Tapi jangan tanyalah soalan tadi single ke tak. Oh, tak boleh jawab. Keras tempat ni. Owner projek kopi ke nak tanya soalan ke? Tak ada. Okay, ataupun ada yang nak berkongsi pengalaman as pesakit mental yang kat sini. Kalau tak nak, tak apalah, kita tak paksa. Buat live kan? Okay, kau ada soalan live ke? Boleh tengokkan tak? Tak ada. Okay, sebelum kita tutup lah.
Mungkin saya nak tanya Azah berkenaan apa yang buatkan Azah masih ada kat sini, walaupun kita ni dah lama cuba berjuang. Apa benda yang paling kuat lah. Okay. Tapi kalau bagi saya share dulu lah kenapa saya masih ada kat sini. Satu je saya pegang. Saya punya life, kenapa saya jadi kat sini adalah sebab saya kehilangan banyak orang yang saya sayang. 2019 saya hilang orang yang saya sayang. 2020 saya kehilangan ayah saya. Dan sebelum ayah saya meninggal, ada satu benda yang dipesan saya. Ayah tak nak adik sakit. Dan itulah benda yang buat saya ada kat sini. Sebab adik-beradik saya tak ramai. Saya ada abang dan saya anak bongsu. Saya berdua je. Jadi bila amanat terakhir yang dia cakap tu adalah satu tanggungjawab yang besar bagi saya sebagai seorang anak, untuk teruskan hidup dan jaga keluarga yang ada ni lah. Kalau macam Azah sendiri, macam mana? Saya ni sebab keluarga tu besar betul, tapi yang membuatkan saya sebab saya ni pencinta ilmu. Saya kalau nak teruskan hidup tu adalah sebenarnya dunia ni banyak benda yang kau boleh belajar. Walaupun kau terkandas, tercicir daripada arus perdana orang lain dah dapat pendidikan lebih baik daripada orang lain. Saya cari ilmu tu sendiri tau, dari bawah. Jadi apa yang membuatkan saya berdiri adalah kerana ilmu itu sangat berharga untuk saya. Untuk saya lah ya. Saya suka baca. Itulah kawan-kawan di biji pun dah tahu dah. Kalau tengok ada budak yang tengah baca buku, tu saya lah. Tak ada siapa lah baca. Tapi ramai ya kawan-kawan kita kat sini, banyak menulis, banyak yang baca. Saya ni saya antara orang yang sangat suka membaca. Sebab saya dulu speech delay. Saya dulu menggunakan buku ada untuk cope dengan pain. So bila saya belajar banyak benda, lagi saya bersemangat untuk teruskan hidup. Saya tahu, oh ada macam ni. Bila saya baca pasal mental health, oh ada yang macam ni. Bila saya baca pasal racism ke, macam ni pula. Cerita pasal negara lain, klasik lain. Fiction menyelamatkan hidup saya. Saya cakap betul lah, saya bukan jenis yang baca buku non-fiction punya. Baca tu baca, tapi buku fiction banyak menyelamatkan saya sebab banyak watak hidup dalam buku dan saya boleh lihat diri saya dalam buku tu. Sebab tu bila saya cakap, kalau one day boleh dapat buat buku, best juga macam tu kan. Saya nak sampai macam esok pagi ataupun hari-hari seterusnya, saya bangun saya tahu nak buat apa. Walaupun dalam kesakitan waktu tu relapse ke apa pun, saya tahu, oh okey, walaupun macam mana pun aku nak siapkan benda ni dulu. Aku nak buat buku dulu, aku nak tulis ni dulu. Nak jadi sastrawan negara, pernah berangan tau. Pernah berangan. Mana tahu ada satu doakan saya kalau dapatlah. Macam tu lah. Okay, so itu je untuk sesi kami petang ini. Terima kasih atas kesudian semua mendengar pengalaman kami. Apa yang kami ceritakan ni, yang baik adalah datang daripada Allah. Ayat klise lah. Ayat penutup majlis paling klise. Okay, jika ada terkasar bahasa, mungkin ada perkara yang kami cakap ni trigger emosi, saya minta maaf lah ya. Mungkin dari tim DVG sendiri nak tambah apa-apa berkenaan psikologi. Okay, yang bersama dengan kita selepas ini adalah graduan psikologi. Mungkin dia ada nak tambah sikit berkenaan teknikal dari segi psikologi. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Aini. Saya cuma nak beri penekanan kepada seek help lah, seek professional help. Pengalaman saya sendiri, macam dalam hidup kita ada beberapa penyesalan yang kita akan rasa. So salah satu penyesalan dalam hidup saya adalah bila saya tak pergi seek help, professional help dengan lebih awal. So waktu saya buat asasi sains kemanusiaan di UIA, waktu tu ada satu event yang membuatkan saya depressed dengan teruk, sangat teruk, sampai saya tak boleh tidur.
hampir dibuang kena dibuang kos lah. Sebab saya banyak ponteng sebab kita tak boleh tidur pagi, baru tidur semua sampai kan kawan-kawan yang dormmate macam nanti aku kejutkan kau macam kelas, bagi jadual biar aku kejutkan kau pergi kelas. Yang saya bersyukur lah ada kawan-kawan sebegitu. Tapi saya boleh katakan setahun saya umpama mayat hidup, sebab kita betul-betul macam dalam lingkungan kemurungan tu, macam sebab kita macam mana dia kalau bila depress yang sangat teruk ni, kita macam saya, macam apa yang kawan saya cakap, memang betul. Kalau kita tak makan seminggu pun memang tak rasa apa-apa. Memang waktu saya relax, waktu di universiti memang hari-hari saya minum semua, kita tak sedar pun hari ni tak makan. Macam benda tu dia sebab depression ni dia bermain dengan kita punya kimia dalam otak tau. So bila kita kimia kita macam sedih apa semua, kita tak akan fikir, tak akan rasa lapar apa semua tu. So saya menyesal bila saya tak seek help dengan lebih awal. Bila waktu asasi tu saya ada pergi jumpa doktor. Saya belajar asas psikologi waktu saya ambil asasi kemanusiaan, sains kemanusiaan. So adalah simptom-simptom tu memang titik-titik ada. Oh, aku kena pergi jumpa doktor. Tapi saya pergi jumpa doktor yang dalam UAE, doktor biasa. Saya cakap kat dia, tak boleh tidur, nak ubat tidur kan. Lepas tu, doktor tu marah saya. Dia cakap, awak tahu tak, student tak elok ambil ubat tidur apa semua ni. So macam, saya menangis betul-betul depan doktor tu. Macam, saya cakap lah, macam, kalau saya boleh tidur, saya tak datang sini minta ubat tidur. Lepas tu, macam disebabkan itu, bila saya melangkah ke degree di UAE Gombak, saya ambil major dalam psikologi. Dia macam ada ketakutan dan keegoan dalam diri tu bila mana aku student psikologi. Takut macam akan jumpa doktor yang macam tu, yang akan buat macam mana ni awak student psikologi kan. Macam, sebab ada je orang yang kau belajar psikologi tapi depressed macam mana. Sebab maybe sebab keegoan saya waktu tu. Tapi saya still macam belum pulih daripada itu. Dan pensyarah saya, salah seorang pensyarah saya sedar benda tu. Sebab saya tak datang test, tak datang quiz. Dan dia macam nasihatkan pergi dapatkan rawatan apa semua. Saya sebagai student ni, saya itulah took the advice and I seek for professional help. Dan bila saya pergi hospital apa semua, jumpa doktor yang betul apa semua, beberapa bulan lepas makan ubat, memang nampak perbezaan dia. Saya rasa macam more alive. I feel more alive. Rasa macam kita hidup semula. Sebab bayangkan daripada betul-betul macam mayat hidup. Tidur, pergi kelas, ni tidur. Tak makan apa semua, tidur, bangun pergi kelas. Memang betul-betul macam mayat hidup. Nangis hari-hari apa semua, tiba-tiba macam bila kita dah makan ubat apa semua dah stabil, kita dah macam hormon dalam otak tu dia dah stabil apa semua, kita jadi more productive, rasa macam more alive. Sebab bila depression kita ada fatigue tau, dia macam buat kita rasa penat, tak nak buat apa-apa. Benda yang kita suka, even benda yang kita suka pun kita akan tak nak buat, rasa macam biasa je benda tu. So macam itulah salah satu penyesalan dalam hidup saya, kenapa saya menunggu setahun lebih untuk berjumpa dengan pakar psikologi. Sedangkan saya dah buang masa setahun lebih kerana itu, kerana keegoan dan ketakutan dijudge oleh jumpa orang doktor yang salah ke apa ke tu. Sebab itulah kalau rasa ada simptom-simptom depresi tu, kalau buat DAS, boleh search dekat Google DAS 21. Kalau ada dia punya result dia severe, teruk apa semua, boleh pergi dapatkan rawatan, tak apa. Sebab benda tu akan sebab kita hidup tak lama tau. So bila kita macam terlalu lama dalam lingkungan kemurungan tu, kita macam waste a lot of our zaman muda kita apa semua. So macam saya menyesal juga tidak mendapatkan rawatan dengan lebih awal. Sebab tu saya kalau ada simptom-simptom
depression, pergilah. Tak ada apa yang nak dimalukan dengan menjadi seorang yang ada depression. Kita manusia. Kita ada faktor-faktor genetik, persekitaran, pengalaman, trauma. Semua orang, kalau boleh saya nak semua orang jumpa pakar psikologi. Even orang yang baru kahwin pun tak perlu tunggu orang bila ada masalah rumah tangga baru nak jumpa kaunselor rumah tangga. Awal-awal perkahwinan tu, kalau sayang ke perkahwinan tu, nak pergi jumpa kaunseling pun lagi baik. Lagi macam apa, baguslah sebab kita menjaga daripada awal. Sebab tu, itulah kalau rasa perlukan bantuan, tak larat nak berjuang. Macam saya dulu memang, tapi doktor saya dia puji, dia cakap very good sebab even you battle seorang diri 1.5 year but you still survive, still tak drop out, still macam mampu sampai tahap ni, you still alive. Kalau sebab certain people, they macam pesakit saya dah gone apa semua kan, but you are still here apa semua. Tapi saya cakap lah, kalau saya tak tu saya tak datang sini kan. Tapi doktor cakap that's why we are here to help you. So kita pergi dapatkan rawatan bukan bermaksud kita lemah, tapi sebagai manusia memang kita perlukan sokongan sosial lah. Memang kita perlukan rawatan apa semua. So jangan anggap pergi mendapatkan rawatan tu adalah satu benda yang lemah. Jadikan dia macam normalisasi. Lagipun sekarang ramai orang yang terkesan dengan pandemik apa semua. So normalizekan benda tu. Kalau rasa perlu, pergi saja. It's okay kalau kita jumpa orang yang doktor yang salah, yang bukan yang tak sesuai dengan kita cuba doktor lain, cuba hospital lain. So there's no harm in seeking professional help. So itu saja. Terima kasih. Kita tambahkan kat sini saya rasa itu sangat konklusi yang sangat bagus daripada sahabat kami ni, Ain, saudari Ain ni. Dia seorang yang betul, dia seorang yang kuat. Doktor yang puji dia, saya setuju 100%. Bukan itu saja, saya percaya dekat sini orang-orang dekat sini pun ada struggle masing-masing. Kita tak tahu siapa, mungkin kat tengah makan tu curi dengar, ada je, kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi konklusinya, kita sampai sini lah, panjang-panjang, nanti tak makan, ada yang tak makan lagi kan, lapar kan. Makanan pun satu nikmat Allah juga, selain daripada nikmat kesihatan mental tu. Jadi untuk konklusinya adalah kita manusia, kita penuh kekurangan, kita ada satu flaws kan, dan itulah yang membuatkan kita manusia sebenarnya. Kita hidup bermasyarakat, kita tolong satu sama lain. Itulah saya selalu tekankan yang itulah. Hiduplah menjadi manusia yang cuba menjadi baik kepada orang lain dalam keadaan apa sekalipun. Dan saya tekankan lagi sekali, mental health is very important, sangat penting. Seperti kesihatan fizikal, saya rasa inilah nikmat Allah, rezeki Allah bagi ni, yang kita kena pakai lama sampai waktunya. Badan kita kena jaga, ya betul, mental pun kita kena jaga. Itulah. Jadi balik ni tengok-tengoklah kawan-kawan, keluarga. Yang itulah saya nak cakap, bukan dalam keadaan macam spy ke apa, tak. Maknanya tengoklah kawan-kawan. Yang itulah saya boleh cakap, sebab itulah penyelesaian saya. Kenapa saya tak tengok kawan saya? Macam tu je lah. Okay, saya rasa saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kerana datang. I'm proud of you, all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for PBG. What a beautiful stories and amazing talent we have here. InsyaAllah semuanya akan berada dalam keadaan baik-baik dari sudut mental dan physically. Didoakan semuanya akan berjalan dengan lancar untuk PBG dan orang lain.
Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak atas sharing. Kalau boleh, DBG boleh tak showkan any psychiatrist ataupun doktor yang ada ALS Seremban? Maybe that project copy boleh jadi antara orang tengah untuk link. So kalau ada nanti bolehlah jumpa dengan Kak Ain yang comel tu. Ain mana yang comel, angkat tangan sikit. Okay, tu Kak Rod, mana Kak Rod? Okay. Okay, tu saja. Thank you so much. And kita ada sedikit untuk mengelakkan semua dalam keadaan depressed. So kita akan main muzik lah. So adik boleh dia? Alright, thank you, thank you. Lambai. Thank you for watching. Eh.